Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Awanis binti Muhammad dari SMK Lo Yunus. Pada hari ini saya akan bersama-sama dengan anda untuk berbincang berkaitan dengan satu tajuk dalam geografi tingkatan 3 melibatkan bab 6 sumber semula jadi di Malaysia. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, sebelum kita teruskan, lebih baik rasanya untuk kita mengetahui apakah antara standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertamanya ialah menamakan sumber semula jadi di Malaysia. Yang kedua, anak-anak pelajar akan dapat mengenal pasti taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Yang ketiga, menghuraikan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Yang keempat, merumuskan apakah kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baiklah anak-anak sekalian, kita kenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan sumber semula jadi. Sumber semula jadi adalah bahan ataupun punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di permukaan bumi, di dalam bumi ataupun di dalam air. Dan sumber semula jadi ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertamanya ialah sumber boleh baharu dan yang kedua sumber tidak boleh baharu. Baiklah, kita teruskan dengan sumber boleh baharu. Apakah ini maksudkan dengan sumber boleh baharu? Sumber boleh baharu ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan, bermakna ia tetap ada sampai bila-bila. Baiklah, apakah antara sumber-sumber boleh baharu ini? Yang pertamanya ialah hutan. Melibatkan hutan-hutan yang terdapat di negara kita, antaranya ialah hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung, hutan paya. Dan hutan paya ini terbahagi kepada dua, iaitu hutan paya air masin dan hutan paya air tawar. Seterusnya, kita lihat ini juga salah satu daripada sumber boleh baharu, iaitu suria ataupun anak pelajar kenali sebagai matahari, ya. Okey, inilah dia matahari, tenaga suria. Dan seterusnya ialah tanah. Sumber boleh baharu yang ketiga ialah tanah, melibatkan tanah-tanah seperti tanah latrit yang sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit. Seterusnya tanah gambut, sesuai untuk kita tanam dengan tanaman nanas. Seterusnya tanah aluvium, sesuai untuk tanaman padi. Tanah beris, sesuai untuk ditanam dengan tembakau, dan yang seterusnya tanah pasir sesuai untuk penanaman kelapa. Baiklah, yang seterusnya ialah air. Air ini merupakan sumber boleh baharu yang merangkumi antaranya ialah sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam dan juga tasik. Baiklah, kita teruskan anak-anak pelajar sekalian. Sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif ini juga merupakan salah satu sumber boleh baharu yang telah dimajukan oleh banyak buah negara yang mempunyai pelbagai sumber. Antaranya ialah air, ya, air. Air merupakan salah satu daripada sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif ini merupakan sumber yang berasaskan alam semula jadi. Ya, air merupakan sumber alam semula jadi dan juga salah satu ciri-cirinya ialah bersifat mesra alam. Selain daripada sumber air, juga terdapat tenaga suria, ya, yang kita dapat daripada cahaya matahari. Yang ketiga ialah tenaga biomas yang kita jana ataupun kita perolehi daripada sisa-sisa pertanian, sisa-sisa hutan dan juga najis ataupun kita panggil tinja haiwan. Seterusnya ialah ombak. Kita dapat menjana tenaga elektrik daripada tenaga ombak. Seterusnya adalah tenaga geoterma dan tenaga angin. Apa yang menarik di sini ialah anak-anak pelajar sekalian, saya ingin berbincang dengan anda berkaitan dengan tenaga geoterma. Kita lihat slide ini. Baiklah, ini adalah antara sumber tenaga alternatif yang dibangunkan di Malaysia. Okey, antaranya ialah tenaga hidroelektrik. Tenaga hidroelektrik merupakan salah satu tenaga yang banyak dimajukan di negara kita Malaysia. Dan negara kita telah membina banyak empangan, antaranya empangan Kenyir yang sangat terkenal di negeri Terengganu. Selain daripada tenaga hidroelektrik,
negara kita juga membangunkan tenaga suria ya, dengan memasang panel-panel solar ataupun panel fotovoltaik pada bumbung bangunan dan juga rumah-rumah persendirian. Kita juga telah memajukan tenaga biomas. Ya, tenaga biomas ini telah dimajukan di Miri dan Seri Aman, Sarawak. Okey, selain daripada tenaga-tenaga tiga di atas, kita juga majukan tenaga angin, contohnya di Pulau Layang-Layang di negeri Sabah, dan ini dia tenaga geotermal. Baiklah, apa yang menarik berkaitan dengan tenaga geotermal ialah negara kita telah berjaya memajukan tenaga geotermal menggunakan teknologi yang tinggi ya. Walaupun negara kita tidak mempunyai sumber daripada gunung berapi, namun kajian sejak tahun 2007 telah membuktikan bahawa negara kita juga mampu untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga geotermal. Di mana ya? Di sini, iaitu di Apai Kiri di Tawau, Sabah, yang melibatkan kawasan seluas 50 km persegi dan mempunyai takungan geotermal pada kedalaman 3 km dengan suhu air 235 darjah Celsius. Sangat panas ya anak-anak pelajar sekalian. Maknanya di sini tenaga geotermal kita boleh hasilkan daripada haba yang terdapat dalam perut bumi ya, ataupun kita panggil dalam teras ataupun mantle kawasan mantle bumi. Baiklah, ini merupakan salah satu tenaga baru yang dibangunkan di negara kita Malaysia. Okey, kita teruskan dengan sumber tidak boleh baharu. Sumber yang tidak boleh baharu iaitu yang kedua selepas sumber boleh baharu yang kita bincangkan tadi. Baiklah, kita kenali dulu. Apa itu sumber tidak boleh baharu? Sumber tidak boleh baharu ialah sumber semula jadi yang akan habis ataupun pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Ya, jadi untuk memastikan sumber-sumber ini tidak akan habis dengan cepat, maka pihak kerajaan ataupun pihak berwajib perlu memastikan ataupun merancang untuk memastikan sumber ini tidak akan pupus. Ya, baiklah, kita teruskan. Sumber tidak boleh baharu ini terbagi kepada dua, iaitu sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam. Okey, kita teruskan antara sumber mineral logam. Okey, sumber mineral logam antaranya ialah boksit ya. Boksit iaitu sejenis bahan asas aluminium yang kita gunakan untuk menghasilkan contohnya seperti tin, tin aluminium. Yang keduanya ialah emas. Kita hasilkan barangan kemas yang dipakai oleh wanita pada hari ini ya. Okey, seterusnya biji timah yang kita hasilkan barangan pewter ya. Seterusnya biji besi untuk menghasilkan barangan besi dan juga kuprum ya bagi menghasilkan wire dalam dalam wire telefon ya. Okey, seterusnya sumber mineral bukan logam antaranya ialah kaolin yang kita gunakan untuk menghasilkan barangan tembikar seperti pasu ya. Seterusnya granite untuk industri pembinaan. Kalau di sini saya letakkan gambar rajah masjid ya. Granit juga kita gunakan untuk membuat jalan raya dan sebagainya. Seterusnya gas asli sangat penting untuk industri kimpalan. Kemudian arang batu ya, salah satu daripada bahan api yang digunakan untuk industri melebur besi dan banyak digunakan ya untuk melebur besi kerana arang batu ini merupakan sumber mineral yang murah. Namun demikian, arang batu ini merupakan sumber yang boleh mencemarkan udara kerana ia mengeluarkan asap yang banyak. Sebab itulah kita memerlukan sumber tenaga alternatif ya bagi mengatasi masalah pencemaran udara. Okey, seterusnya tenaga daripada petroleum sebagai bahan bakar dan juga pasir ya, pasir untuk kita menghasilkan barangan kaca. Baiklah, kita teruskan dengan taburan ya. Taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kita kenali di manakah kedudukan ataupun lokasi sumber-sumber ini. Okey, kita ambil dulu, kita pilih sumber air ya, sumber air. Kenapa Malaysia banyak memajukan tenaga daripada sumber air? Ini adalah kerana Malaysia amat berpotensi ya untuk membangunkan kuasa hidroelektrik ya, kerana negara kita yang beriklim khatulistiwa menerima hujan sebanyak 2,600 mm setahun. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting menjadikan Malaysia sangat berpotensi ya untuk memajukan tenaga hidroelektrik.
Dan bagaimana ia dijalankan? Air sungai di beberapa buah negeri diempang kemudian dilepaskan yang akan memutarkan turbin seterusnya menghasilkan tenaga elektrik. Di sini saya sertakan beberapa gambar yang menunjukkan antara empangan-empangan yang terkenal di negara kita, antaranya empangan Kenyir di negeri Terengganu, empangan Tenung Pangi di negeri Sabah, empangan Bersia di negeri Perak dan juga empangan Bakun yang baru saja siap yang membekalkan air dan juga tenaga elektrik kepada seluruh negeri Sarawak. Okey, kita teruskan. Ini dia lokasi ya. Saya sertakan peta Semenanjung Malaysia untuk menunjukkan lokasi ataupun kedudukan empangan-empangan utama yang terdapat di negara kita. Okey, yang pertama kita tengok. Empangan Pergau terletak di mana? Di negeri Kelantan ya. Kita pun negeri Kelantan ada empangan Pergau di Jeli ya untuk menjana tenaga elektrik. Okey, seterusnya empangan Temenggor, empangan Bersia yang ketiga, yang keempat ini empangan Kenering dan empangan Cenderuh yang merupakan antara empangan terkenal dan besar ya yang terletak di negeri Perak ya, yang menggunakan Sungai Perak sebagai sumber airnya. Dan ini adalah empangan Sungai Piah Bawah, empangan Sungai Piah Atas juga terletak di negeri Perak dan empangan Kenyir ya, empangan antara yang terbesar di Semenanjung Malaysia, empangan Kenyir negeri Terengganu. Okey. Seterusnya kita beralih ke Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak ya, ada 4 empangan utama di sini, iaitu empangan Batang Ai ya yang menggunakan sumber daripada Sungai Lupar, empangan Bakun dan empangan Murung yang menggunakan sumber daripada Sungai Rajang, sungai yang betul ya, sungai terpanjang. Sungai terpanjang di Malaysia dah. Jangan tertukar ya. Sungai Rajang terpanjang di Malaysia, sungai Tahan terpanjang di Semenanjung. Okey, kemudian yang di Sabah, empangan Tenung Pangi ya, empangan Tenung Pangi yang menggunakan sumber daripada Sungai Sungai Padas ya. Okey, kita teruskan dengan sumber yang kedua, hutan. Baiklah, hutan ini saya tidak akan bincang dengan mendalam kerana anak pelajar telah pun mempelajari hutan ini dalam bab awal ya, dalam tingkatan 3 juga. Jadi saya sentuh sepintas lalu sahaja berkaitan dengan sumber hutan, sumber yang boleh diperbaharui. Okey, kita mempunyai hutan hujan tropika yang sangat luas di negara kita, meliputi bahagian tengah Semenanjung Malaysia, bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak. Kita juga ada hutan pantai yang terletak di sepanjang pantai ya. Kelantan Terengganu, contohnya saya ambil di sini pantai Tanjung Ru, Langkawi, pantai yang terletak di pulau-pulau, Pulau Sipadan, pantai Penarik. Kita sendiri pun di Bacok ya, terdapat pantai Irama ya, pantai Melawi yang sangat cantik ya. Okey, seterusnya hutan gunung ya yang melibatkan kawasan pergunungan. Contohnya Gunung Kinabalu, Gunung Jerai, Gunung Tahan dan banyak lagi lah gunung di negara kita ni. Okey, seterusnya hutan paya melibatkan hutan paya air masin yang terdapat di Laut Matang Perak, Pantai Kuala Selangor, Delta Labuk Sugut ya dan pelbagai tempat lagi. Okey, dan akhir sekali kita ada hutan paya air tawar di sekitar Tasik. Contohnya Tasik Chini dan Tasik Bera di negeri Pahang dan juga di sekitar sungai, contohnya Sungai Rajang dan Sungai Pahang. Ini merupakan antara sumber yang boleh diperbaharui ya, hutan di negara kita. Kenapa hutan kita kategorikan sebagai sumber yang boleh diperbaharui? Walaupun kita tebang ya, hari-hari tebang ya hutan ini. Ini adalah kerana hutan merupakan sumber yang boleh kita tanam semula. Ya, hutan hujan tropika yang ditebang untuk aktiviti pembalakan, kita boleh tanam semula. Sebab itulah hutan dikategorikan sebagai hutan yang boleh, sumber yang boleh diperbaharui. Lagipun hutan ni dia tumbuh sendiri kan. Okey, baiklah, kita teruskan. Taburan sumber. Ini melibatkan taburan sumber tidak boleh baharu. Saya fokus kepada mineral ya, mineral. Kita lihat di kawasan peta ni, kita lihat antaranya ialah sumber petroleum dan gas asli ya, yang utama di negara kita yang menyumbang pendapatan yang tinggi kepada negara kita Malaysia. Okey, anda lihat ya di sini yang seperti simbol sumbu pelita tu adalah melibatkan gas asli dan simbol segitiga itu adalah petroleum. Terletak di mana? Terletak di luar pantai Kelantan Terengganu, luar pantai Sabah dan Sarawak
dan di sekitar Pulau Labuan, ya. Okey, kemudian kita lihat emas. Emas banyak terdapat di Kuala Lipis, Sarawak, Pahang dan juga di Rusila, Terengganu. Begitu juga di Sarawak kita ada di Bau, ya, di Bau, negeri Sarawak. Dan arang batu, ya. Arang batu juga merupakan salah satu sumber mineral yang sangat penting di negeri Sabah dan Sarawak, iaitu di Merit Pila, di Mukah, di Silantik, Balingian, ya, dan juga di Sabah terdapat di Silimpopon, ya, sebut betul-betul, ya, Silimpopon, supaya anak-anak dapat mudah ingat, ya, nama Silimpopon ini di negeri Sabah, ya, Silimpopon. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, ya, dalam perbincangan kita pada hari ini, iaitu kepentingan sumber mineral semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, kita teruskan dengan kepentingan sumber semula jadi. Baiklah, yang pertama, apakah kepentingan sumber semula jadi kepada pembangunan ekonomi di negara kita Malaysia, ya? Sumber semula jadi ini merupakan anugerah Tuhan kepada negara kita yang kita boleh eksploitasi untuk kepentingan rakyat dan juga kepentingan pembangunan, ya, negara kita. Okey, yang pertamanya kita lihat, ya, sumber bahan mentah. Okey, sumber mineral ini menyumbang kepada sumber bahan mentah bagi memajukan pelbagai aktiviti ekonomi di negara kita. Antaranya ialah petroleum, ya. Sumber petroleum kita gunakan sumber ini untuk industri petrokimia, ya. Industri petrokimia bagi menghasilkan apa anak-anak pelajar? Untuk menghasilkan contohnya seperti tekstil, ya, cat. Itu adalah antara bahan yang kita gunakan, petroleum, ya, untuk menghasilkan barangan lain, ya. Dan petroleum ini juga kita termasuk dalam industri hiliran, ya. Okey, kemudian kayu balak. Kayu balak, selain daripada kita ekspor kayu balak untuk secara bahan mentah, ya, ke luar negara, kita juga jadikan kayu balak sebagai satu sumber untuk industri lain. Contohnya industri pembinaan, perabot, juga, sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara kita. Yang keduanya ialah menjana pendapatan negara. Bagaimana sumber mineral ini boleh menjana pendapatan negara? Okey, ini adalah kerana kita gunakan sumber mineral ini untuk dieksport ke luar negara dan akan mendapat pendapatan melalui bayaran cukai, ya, cukai import dan cukai ekspor kepada negara kita, ya, petroleum contohnya dan juga kayu balak. Okey, seterusnya kita lihat yang ketiga. Kepentingan yang ketiga ialah pembukaan kawasan baru, ya. Pembukaan kawasan baru melibatkan beberapa buah bandar, ya. Anak-anak pelajar belajar sejarah, kan. Belajar sejarah, banyak, ya, bandar-bandar di negara kita ini muncul hasil daripada penerokaan sumber mineral. Antaranya ialah biji timah. Anak-anak ingat, ya, biji timah telah memajukan bandar di negara kita ini, iaitu yang paling utama Bandar Kuala Lumpur, ya. Kuala Lumpur muncul hasil daripada penerokaan biji timah yang dilombong di Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Pada hari ini kita lihat banyak bandar-bandar baru yang muncul, antaranya Kertih di negeri Terengganu dan Bintulu muncul hasil daripada penerokaan petroleum dan gas asli, ya. Baiklah, seterusnya kita lihat yang keempat. Apa dia? Kemajuan infrastruktur. Bagaimana sumber mineral semula jadi ini dapat memajukan infrastruktur di negara kita? Ia berlaku secara tidak langsung, ya, anak-anak pelajar. Bagaimana? Apabila kita meneroka sumber, contohnya sumber petroleum di Kertih. Kertih sebelum ini merupakan sebuah bandar yang luar bandar, ya, bandar nelayan, kampung nelayan yang tidak maju. Tetapi apabila kita temui petroleum, maka kawasan tersebut dimajukan, ya. Ada petroleum, maka pihak kerajaan akan membina jalan raya, akan membina pelabuhan, ya, jalan kereta api, membina landasan kapal terbang, membina kawasan perumahan, infrastruktur seperti sekolah, ya, hospital, klinik dan sebagainya. Kerana untuk memenuhi keperluan pekerja-pekerja yang berada di kawasan tersebut. Jadi dengan secara tidak langsung kemajuan infrastruktur di kawasan tersebut akan maju, ya. Okey, dan yang terakhir ialah peluang pekerjaan, ya. Sumber mineral ini hasil penerokaannya akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di negara kita. Contohnya dalam bidang perkhidmatan, ya. Kita boleh memenuhi peluang pekerjaan dalam penerokaan sumber, contohnya sebagai kerani, ya, pekerja pembalak,
ataupun dan sebagainya lah, pemandu ya, dari segi pembuatan ya, pekerja kilang, pembinaan, buruh-buruh binaan, memenuhi peluang pekerjaan secara profesional, jurutera, juruteknik ya, dan sebagainya. Jadi ini akan membantu memberi pendapatan kepada rakyat di negara kita di samping membangunkan ekonomi negara kita. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, cikgu harap apa yang kita bincangkan ya berkaitan dengan kepentingan sumber mineral semula jadi ini akan dapat memberi pencerahan ya, percambahan minda kepada anak pelajar tentang pentingnya sumber mineral ini ataupun sumber semula jadi dimajukan di negara kita di samping kita menjaga alam sekitar. Walaupun kita menjalankan penerokaan sumber mineral ataupun sumber semula jadi, sumber boleh baharu dan tidak boleh baharu, namun kita tidak melupakan ya penjagaan alam sekitar bagi mengimbangi keseimbangan ekosistem di negara kita. Baiklah, sebelum kita berpisah, ini adalah antara beberapa contoh latihan pengukuhan yang boleh anak-anak pelajar bincangkan bersama guru-guru masing-masing di sekolah nanti ya. Antaranya ialah yang pertama, apakah tujuan pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia? B, senaraikan 3 contoh barangan yang diperbuat daripada sumber petroleum. Yang kedua, bagaimanakah sumber semula jadi boleh mempengaruhi kemajuan infrastruktur sebagaimana saya bincangkan tadi ya. Ada poin-poin di situ. Dan yang kedua B, berikan 3 contoh bandar yang berkembang hasil daripada pengerokaan sumber mineral. Dan soalan terakhir yang boleh kita bincangkan ialah A, apakah yang dimaksudkan dengan sumber boleh baharu, dan B, apakah sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan dengan lebih giat di Malaysia. Berikan alasan anda mengapa ya. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, cikgu rasa cukuplah dulu setakat ini perbincangan kita yang melibatkan bab 6 sumber semula jadi di negara kita Malaysia. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.